Selamat pagi, salam sejahtera bersama kami di Awani Pagi segmen khas Realiti Rakyat. Saya Nala Huda bertemankan rakan setugas Afizi Azamat dan kami di Astro Awani membawakan Realiti Rakyat, satu tumpuan khas yang mengangkat suara rakyat dan realiti kehidupan anda akibat COVID-19. Untuk rakyat, anda boleh menghubungi Astro Awani dan untuk kepimpinan, Astro Awani akan memberi peluang kepada setiap wakil rakyat yang anda lantik untuk menyuarakan realiti di kawasan anda. Dan ekonomi juga penting, oleh itu dari sekecil-kecil usahawan mikro sehinggalah ke perniagaan yang gedung besar, ini platform untuk anda suarakan isu dan juga inovasi yang diperlukan. Dan setiap masalah, segala kegusaran kami bawakan di Astro Awani. Tiada yang tertinggal dan tiada yang terpinggir. Kerana Astro Awani prihatin, kekal di rumah kita jaga kita untuk hapuskan COVID-19. Segmen Realiti Rakyat hari ini bermula sekarang. Baik, pada April, kaji selidik Jabatan Perangkaan mendapati pekerjaan dalam sektor pertanian merekodkan kehilangan pekerjaan kedua tertinggi dengan 21.9% selepas pekerjaan dalam sektor perkhidmatan dengan 35.4%. Tambah lagi apabila kira-kira 56% pekerja sektor pertanian juga berstatus tidak standard ataupun non-standard. Dan ini bermaksud mereka tidak bekerja sepenuh masa ataupun tidak mempunyai kontrak pekerjaan secara formal. Malah ramai yang bekerja sendiri. Jadi ini menjadikan mereka lebih berdepan dengan risiko dibuang kerja ataupun dipaksa mengambil cuti tanpa gaji. Dan dalam masa yang sama juga, lebih kurang 40% syarikat pertanian adalah syarikat mikro. Dan pada awal pelaksanaan PKP, kita lihat laporan tentang lambakan sayur di Cameron Highlands yang berlaku akibat kesan kepada aktiviti rantaian makanan. Jadi bagaimana untuk memastikan pengusaha dan juga pekerja sektor pertanian ini dapat menangani cabaran dan kelangsungan ketika PKPB ini masih berkuatkuasa serta pasca PKPB nanti dalam normal yang baru. Dan untuk itu, kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Norsidaman, Ketua Jabatan Teknologi Pertanian UPM, dan Syarizal Denci, Pengurus DNH Plantations Kundasang. Assalamualaikum, selamat pagi kedua-dua pimpinan kita. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Okey, pertama kali saya nak terus pergi kepada Syarizal, iaitu Syarizal boleh ceritakan bagaimana perusahaan Encik Syarizal terkesan akibat daripada PKP ini, mungkin dari sudut pendapatan sebelum ketika pelaksanaan PKP itu ada perbezaan yang tertentu. Boleh ceritakan keuntungan bulanan sebelum PKP macam dianggarkan berapa, kemudian ketika PKP berapa kerugian yang boleh Encik Syarizal kalau boleh kongsikan? Untuk pihak kami macam yang saya cakap sebelum ini, 30% penjualan sayur-sayuran kami adalah bergantung kepada ekspor ke Brunei atau Sarawak. So bila PKP dilaksanakan, jadi kami ada masalah untuk memasarkan sayur-sayuran kami ke Brunei dan Sarawak. So bila itu berlaku, kami ada kemerosotan dari segi jualan dalam 30% daripada jumlah jualan sebelum PKP. So secara dasarnya begitulah yang kami lalui untuk musim PKP ini. Dan sejak fasa pertama PKP dimulakan pada Mac dan juga sekarang ini kita berada dalam PKPB bersyarat pula pada ketika ini, ini telah pun membenarkan lebih banyak kedai makan dibuka dan orang ramai pun semakin ramai ada di pasaraya, berada di kedai dan sebagainya. Jadi mungkin ini ada impak kesannya kepada permintaan semakin menaik dan juga mungkin isu logistik juga semakin stabil. Jadi bagaimana perbezaan bermulanya PKP sehingga sekarang? Buat masa sekarang, bila sudah dilonggarkan pergerakan, semua keadaan sudah mula untuk recover. Cuma akibat kesan aftermath daripada sebelum ni punya pelaksanaan PKP, banyak sayur-sayuran yang rosak. Jadi produktiviti itu yang kurang. Walaupun dari segi sekatan sudah banyak yang dilonggarkan, tapi produktiviti di kebun lagi yang baru ingin mula menanam balik. Walau bagaimanapun kami sekarang sudah mula memasarkan semula lah sayur-sayuran kami ke luar Sabah, terutama Sarawak dan Brunei.
Prof Norsida, kalau kita dengarkan tadi cerita Syahrizal bagaimana terkesannya perniagaan beliau pertanian disebabkan oleh COVID-19 ini, mungkin Prof ada membuat ataupun melihat kepada kajian-kajian tertentu yang dijalankan untuk melihat kepada perusahaan-perusahaan pertanian yang lain di serata negara kita ini, apa antara isu pokoknya yang dihadapi oleh petani sekarang ini? Okey, sebenarnya sejak kita perkenalkan PKP oleh kerana coronavirus ni, jadi banyak gangguan berlaku ya di dalam sektor pertanian, terutamanya dari segi rantaian bekalan tersebut. Jadi bukan saja dari sektor sayuran, tetapi juga kepada industri asas tani, kepada peternakan, kepada yang berkaitan dengan pertanian, ada gangguan dia. Jadi ya macam Syahrizal cakap tadi, memang pendapatan petani dia agak menurun, dan juga masalah-masalah lain timbul lah. Umpama kita panggil domino effect. Dia akan bagi kesan mula-mula kepada petani, kepada konsumer kepada pekerja dan sebagainya lagi. Dan pada awalnya ada banyak isu dengan logistik rantaian makanan betul. itu. Seperti kita lihat di tanaman Cameron Highlands terdapat banyak isu lambakan sayur. Jadi Prof sendiri melihat kepada isu logistik, adakah ia semakin stabil ketika ini? Adalah pihak berkuasa sudah pun mencari jalan untuk menstabilkan logistik dan rantaian makanan itu? Okey, permulaan PKP itu logistik sebab ada terhad ya, kita nak hantar bekalan ke satu tempat yang lain, terutamanya kepada pasar-pasar borong, memang agak susah sebab benda ni berlaku tanpa kita rancang dan dia datang dengan tiba-tiba. Jadi tindakan-tindakan bijak tak dapat dilakukan. Jadi logistik ni mungkin boleh diselesaikan, dan dalam PKP yang baru ni dia sedikit ada penyelesaian, tetapi masih ada masalah lagi. Ikut petani-petani Cameron yang saya temu bual melalui telefon, mereka mengatakan bahawa terdapat masalah logistik lagi. Sebabnya barang-barang yang dihantar ke pasar borong ni, pasar borong banyak dia punya bisnes tu dia tutup. Jadi bila dia buka pun, pekerja-pekerja untuk loading barang turun tu tak ada, sebab kita kenakan tindakan tegas terhadap pekerja tanpa izin pekerja. Jadi mereka takut untuk hantar barang ke pasar borong. Jadi logistik dari segi itulah, dari segi pengangkutan ke tempat tu tak ada masalah. Syah, kalau kita lihat sekarang ni ketika PKP ini, banyak sangat inovasi-inovasi yang dibuat. Malah ada peniaga yang menggunakan hasil bantuan pakej rancangan untuk memulakan perniagaan. Ada peniaga-peniaga yang lain pula melancarkan inovasi tertentu. Kalau dahulunya perniagaan itu dijalankan secara fizikal, sekarang ini banyak di dalam talian. Mungkin Syah sendiri ada membuat sesuatu inovasi untuk dilakukan untuk perniagaan Syahrizal sentiasa mempunyai daya mampan ataupun daya ketahanan yang lebih tinggi sebelum ini, dan juga mungkin selepas ini Syah ada memikirkan pelan-pelan risiko sekiranya berlaku kejutan ekonomi seperti yang berlaku sekarang ini? Untuk di pihak kami buat masa ni suka atau tidak, kami kena adapt dengan new technology, dengan Internet of Things. So suka atau tidak, para farmer lain pun kena ikut kena adapt kepada benda-benda teknologi, benda baru, e-commerce misalnya. So buat masa sekarang, apa yang kami mampu, sebab benda ni tak dijangka, so kami banyak buat promotion di media sosial. Sebelum ni kita tidak pernah, company ni tak pernah buat COD, kita orang hari ni buat COD. Based on customer request semua. So kita orang cuba sedaya mungkin untuk adapt lah dengan new normal, dengan kelaziman baru. Kita pun tidak expect semua benda ni. So ada beberapa syarikat yang approach untuk buat e-commerce, untuk buat collaboration, tapi belum finalize lagi. So saya rasa suka atau tidak, untuk ke depan
petani sama ada di Cameron Highland atau di Kundasang kena mula untuk adapt dengan new technology. Kena mula untuk belajar pasal automation dan segala benda yang berkaitan dengan teknologi. Saya rasa kita tidak boleh lagi katakan tidaklah kepada teknologi. Dan government pun saya rasa MOA khususnya kena invest kepada benda-benda begini untuk kegunaan para petani. Sebab macam yang saya cakap sebelum ni, masalah untuk collaborate di antara petani dengan pengusaha-pengusaha startup e-commerce adalah lifespan. Sayur-sayur ni dia tidak punya lifespan yang tahan lama. So kalau ada mana-mana startup yang boleh invest untuk buat penyelidikan macam mana caranya untuk boleh prolong the lifespan of the vegetables, so mungkin itu boleh merancangkan lagi collaboration di antara petani dan e-commerce punya platform lah. Syah, kalau kita lihat bidang penyelidikan dan juga pembangunan R&D pertanian antara yang menerima peruntukan paling rendah daripada sektor awam, dan ini adakah Syah rasa perlu diubah dalam mengharungi pasca COVID-19 kerana dikoteri sektor swasta akan mengambil alih aspek tersebut? Pada pandangan Syah sendiri macam mana? Pada pandangan saya perlu diubah. Maksudnya pertanian tidak boleh lagi diberikan peruntukan yang sedikit sebab ini berkaitan dengan food security negara kita. Sebab kalau kita perhatikan negara-negara maju yang lain, mereka begitu concern dengan masalah-masalah petani. Begitu. Sebab petani yang produce food kepada negara dia. Sebab the only currency that matters when crisis happen is food security. So mulai if we are not starting from now, then we gonna left behind lah. Sebab kita tidak boleh terus-terusan bergantung dengan produk-produk import untuk menjadi bahan makanan kepada rakyat kita, menjadi nutrisi kepada masyarakat kita. Kita yang harus invest. Government atau private sector kena invest, tapi must be fair to the farmers lah. Ya. Baik, Prof. Nursida, betul apa yang Shahrizal katakan tadi, kepentingan food security, keselamatan makanan itu sejauh mana pun maju ekonomi sesebuah negara itu, kita perlu masih berteraskan basic rights, dan antara hak paling penting adalah hak kepada akses makanan, dan keselamatan makanan itu adalah sangat-sangat penting buat sesebuah negara itu. Dan bagaimana pandangan Prof sendiri untuk memastikan ketika kita berdepan dengan krisis seperti pandemik COVID-19 ini, negara kita bersedia sekiranya rantaian makanan, import dan sebagainya terjejas, apa lagi yang perlu diperkukuhkan untuk menjaminkan bekalan makanan dan juga logistik bekalan rantaian makanan itu sentiasa mampan untuk berdepan dengan sebarang krisis? Okey, so isu food security ni bukan timbul sejak PKP ni coronavirus, tapi sebelum ni pun isu ni banyak diperkatakan. Jadi isu food security dunia punya isu. Jadi Malaysia sebenarnya bukan sebuah negara yang memang 100% cukup untuk dia bekalkan makanan untuk rakyat. Contohnya kalau kita kata beras tu hanya 75 lagi berapa persen kita terpaksa import. Dan juga bekalan-bekalan sayuran pun sebenarnya kita hanya mampu keluarkan 60, lagi 40 kita terpaksa import. Dan begitu juga benda-benda lain, kecuali dia jenis makanan dairy punya tu ataupun poultry tu tak ada masalah. Dairy ada masalah. Jadi negara kita ni dia kena pakai konsep perlu kukuhkan pengeluaran dalaman, perlu tingkatkan kemahiran pekerjaan, perlu tingkatkan infrastruktur teknologi, dan juga perlu perbanyakkan peruntukan di dalam bidang pertanian lah. Kalau tidak, kita akan menghadapi isu yang sama. Walaupun ada pandemik ke ataupun epidemik ke, kita tetap akan menghadapi masalah isu security makanan ni lah. Jadi pastikan 3 bulan kita ada simpanan makanan yang mencukupi untuk kita bagi makan kepada rakyat kita lah. Jadi saya rasa pertanian memang bukan
boleh dipandang ringan. Jadi kerajaan harus serius peruntukan banyak, bukan saja penyelidikan tetapi kepada investment yang berkaitan lah. Perbanyakkan ekspor, kemudian kurangkan import. Jadi keluaran dalam tu perlu dipertingkatkan lagi lah dari segi pandangan saya. Okey, baik. Prof dan Shahrizal, jangan ke mana-mana. Kita akan teruskan perbincangan kita selepas kita berhenti rehat seketika, kembali selepas ini. Anda masih menonton Awani Pagi, segmen Realiti Rakyat membincangkan mengenai kelangsungan para petani khusus kepada industri pertanian itu sendiri ketika menghadapi cabaran Perintah Kawalan Pergerakan PKP akibat daripada COVID-19. Saya nak terus kepada Shahrizal. Shahrizal, kalau kita lihat sekarang ni ada terdapat laporan bahawa golongan petani muda banyak mula menunjukkan minat terhadap pertanian, industri pertanian ini. Dan Syah sendiri yang berada dalam industri pertanian ini, bagaimana Syah melihat kepada teknologi ataupun peralihan perniagaan itu kepada industri 4.0? Adakah sektor pertanian ini, apa yang menyebabkan kekangan berlaku untuk bergerak, beranjak daripada industri 3.0, 2.0 kepada industri 4.0? Dan sekarang ini mungkin ramai golongan petani di luar sana yang sangat-sangat memikirkan soal kos yang tinggi untuk beralih kepada model perniagaan yang baru dan mendepani cabaran PKP ini. Mungkin Syah ada pertimbangan yang ataupun pendapat yang boleh diutarakan? Pada pendapat saya, kalau kita ingin beralih ke Industri Revolution 4.0, kita kena bermula dengan perbaiki basic infrastruktur yang kita ada. So, secara jujur, rata-rata kebun yang ada di Kundasang mempunyai sistem irrigation yang tidak teratur, tidak mempunyai akses jalan yang proper. So, kalau basic infrastructure kita tidak upgrade, so macam mana kita mau move ke Industrial Revolution 4.0? Most of farm in Kundasang tidak ada access to electricity. So kita imagine without electricity, we survive with solar panel, with everything, but it's still not enough for us to move towards type of farming yang using machineries, using automation, using new technology, apps and so on. So itu antara kekangan lah bagi saya. Tapi kami tidak mau anggap itu sebagai satu kelemahan untuk terus maju lah. We try our best juga untuk automate things to adapt with IR 4.0. Tapi still kekangan-kekangan basic infrastructure ni bagi saya memang amat susah lah. Saya tidak berapa faham macam mana di Cameron Highland. Mungkin di Cameron Highland dia lebih maju. Atau di Kuala Langat misalnya, saya pernah nampak mereka operate farm menggunakan apps. Tapi untuk Kundasang, peringkat Kundasang, saya rasa memang itu antara kekangannya, basic infrastructure. Kita tidak punya sistem irrigation yang bagus, tidak punya jalan raya akses yang betul-betul proper. Dan electricity pun ada tempat yang tidak dapat. So kita bergantung kepada sistem solar dan juga menggunakan electric machine generator. So bagi saya, kalau kita betul-betul serius nak go for IR 4.0, kita kena start from now, provide a better infrastructure to our farmers. Because if we not improvise our basic infrastructure, how can we expect us to adapt with the new technology when even basic kita tidak ada kan? So itu saya rasa saya punya pendapat lah. Ya, Shahrizal, bercakap tentang infrastruktur itu mungkin melihat kepada solusi penyelesaian jangka masa panjang, tapi buat masa ini untuk jangka masa pendek, lihat kepada mungkin pengusaha-pengusaha petani lain yang mikro,
mungkin ada yang sudah pun gulung tikar dan kita nak cakap tentang bantuan yang telah pun diumumkan setakat ini. Antara bantuan yang disediakan selain daripada bantuan prihatin, ada juga pinjaman agro makanan dan skim kredit mikrobank simpanan nasional. Kita nak kalau boleh Syariza kongsikan pandangan terhadap kemudahan pinjaman ini dan juga bantuan prihatin yang telah pun diumumkan. Adakah ini mencukupi untuk menampung perniagaan ataupun hasil pertanian itu boleh dipasarkan, boleh dijual buat masa ini, dan mungkin untuk berapa lama agaknya boleh tampung dengan bantuan yang ada? Bagi saya bantuan yang diberikan tu bagi saya bagus. Ya, ia sedikit sebanyak membantu operasi terutama petani-petani kecil dan semua yang terlibat di dalam ekosistem industri asas tani. Contohnya macam makcik-makcik yang menjual sayur kecil-kecilan untuk turis di tepi jalan Kundasang kan. Bila PKP dilaksanakan, turis pun tidak datang. So bantuan-bantuan sebegini, insentif sebegini sekurang-kurangnya boleh membantu mereka untuk survive dalam beberapa bulan begitu. So bagi saya kalau dari soal pinjaman, saya rasa pihak institusi keuangan harus bagi fund relief yang mempunyai interest yang rendah ataupun zero interest, ataupun coba longgarkan sikit, sebab bukan semua pengusaha mikro punyai account management yang bagus. Sebab ada pengusaha mikro yang betul-betul kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. So macam kita ada banyak institusi keuangan yang boleh engage untuk bantu, macam Tekun misalnya, Amanah Ikhtiar kan. Semua badan-badan ini patut proaktif lah untuk support para pengusaha-pengusaha kecil, especially sama ada di Kundasang atau di Cameron Highland atau di mana-mana di Malaysia. Prof, saya nak tanya Prof, kita percaya makanan adalah penting, tetapi dalam aktiviti ekonomi, pertanian itu tidak dapat menandingi sektor seperti pembekalan komponen elektrik. Dalam banyak keadaan, kerajaan banyak memberi banyak bagi perhatian kepada sektor yang memberi keuntungan yang tinggi. Pendapat Prof mengenai perkara ini? Ya, betul. Selama ni kita banyak bagi tumpuan kepada sektor-sektor yang lain, ya, terutama servis dan sebagainya. Tetapi bila kita tengok krisis-krisis yang timbul, kita dapati bahawa makanan itu adalah benda yang penting. Jadi dari sekarang kita kena fokus, kerajaan kena fokus bagi lebih peruntukan, lebih banyak usaha lagi lah untuk majukan pertanian. Kalau tak, kita akan menghadapi krisis yang lain dan kita akan panik dan kita mungkin tidak dapat mengambil tindakan yang baiklah dengan bijak. Okey. Prof, dalam masa yang sama juga kita nak bertanyakan kepada Prof sama ada apa keperluan untuk memastikan bahawa peniaga-peniaga PKS, petani dan sebagainya ini, mereka mempunyai pelan perniagaan yang, model perniagaan yang lebih berdaya tahan ketika menghadapi krisis. Prof, boleh ceritakan? Sebenarnya negara kita memang macam Cik Syariza cakap tadi, kita sebenarnya ada negara yang menuju ke IR5. Kita sekarang mula daripada IR3 kepada Industrial Revolution kepada 4. Jadi negara kita perlu menerima konsep digital ekonomi ataupun kita kena kukuhkan dari segi digital supply chain. Jadi macam mana soalan tadi dia macam kita kena ready banyak apa tadi soalan tadi kita nak apa bekalkan apa peniaga PKS ataupun pekebun-kebun ni dengan inilah bantuan-bantuan yang nak kita berikan. Okey, baiklah.
Terima kasih banyak Prof dan juga Syah atas segala pendapat yang kita utarakan sebentar tadi perbincangan kita. Kita harapkan ramai petani ataupun peniaga di luar sana itu dapat mengambil sedikit sebanyak perkara-perkara yang kita bincangkan sebentar saja tadi. Kita berterima kasih kepada kedua-dua panel kerana berkongsikan pendapat dan sebagainya. Baiklah, Awani Pagi segmen Reti Rakyat berakhir di sini saja. Sekian daripada kami di Awani Pagi. Saya Hafiz Zaman. Dan saya Nala Huda. Terima kasih menonton. Kita jumpa lagi.